Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Pasca Belanjawan 2025, antara tarikan utama dalam belanjawan kali ini bagaimana kerajaan terus ingin memperkasakan perkhidmatan awam dengan mempertingkatkan kecekapan, kualiti dan juga tata kelola perkhidmatan awam. Walaupun SSPA sudah pun diumumkan lebih awal oleh kerajaan, di mana bermula Disember ini kenaikan gaji oleh kerajaan kepada kakitan awam akan bermula dan selebihnya pada tahun mendatang itu. Jadi apakah perkara yang penting untuk dilihat? Antara intipati belanjawan juga di mana kerajaan akan mewujudkan rang undang-undang berkaitan iltizam kecekapan pentadbiran awam bagi memastikan kecekapan pentadbiran awam, iaitu akan melibatkan 3 anjakan besar, iaitu mengurangkan birokrasi, mempercepatkan proses dan juga meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Dan ini merupakan satu transformasi menyeluruh kerajaan perpaduan, iaitu kerajaan madani, untuk melaksanakan reformasi perkhidmatan awam yang menjunjung prinsip tata kelola yang baik bagi memacu produktiviti. Jadi bagaimana ini juga untuk memastikan mengurangkan ketirisan, memerangi isu rasuah di kalangan perkhidmatan awam dan juga dapat menjimatkan masa bagi semua pemegang taruh apabila mereka mendapatkan perkhidmatan di kalangan perkhidmatan awam. Jadi dua ahli panel sudah pun bersedia untuk memberikan pandangan mereka. Pastinya banyak perkara yang akan diungkapkan oleh mereka. Yang pertama, yang berbahagia Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Pertubuhan Integriti dan juga Governance Malaysia MIG. Datuk Seri, Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima Khabar kasih. baik sekali. Ya, menarik. Dan yang berbahagia Datuk Dr. Musa Ali, Ketua Pegawai Eksekutif M Talent Training and Consultancy Servis Sdn Bhd. Assalamualaikum Datuk Dr. Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, menarik. Mungkin saya nak mulakan dengan Datuk Seri kerana antara tumpuan juga dalam belanjawan yang diumumkan pada Jumaat lalu di mana peruntukan yang amat besar ataupun peruntukan yang besar dan ditambah berbanding tahun yang lalu iaitu kepada SPRM, iaitu sekitar 360 juta, peningkatan lebih daripada 20 juta sekitar berbanding 2024. Jadi adakah ini satu angka yang signifikan untuk terus memperkasakan dan kerajaan memberikan komitmen penuh kepada SPRM untuk meningkatkan kecekapan dan juga memerangi rasuah, Datuk Seri Akbar Sattar? Sebenarnya tahun ini merupakan tahun yang bagus sekali sebab overall kita dapati bahawa kerajaan pertama kalilah selepas kita ada masalah ekonomi, lepas masa MCO. Jadi kebanyakan daripada jabatan tu dipotong. Tetapi ini kali pertama sekali bagi SPRM dinaik lebih kurang 20 juta kan. Saya rasa jawatan audit negara pun lebih kurang. So average agensi besar tu dinaikkan begitu baik sekali dan kita dapati bahawa kita kena ingat sekarang ni SPRM pun seolah-olah seperti revenue center juga kan, bukan cost center, sebab kita dapati bahawa kalau dari segi kutipan balik satu kes 1MDB kan, SPRM telah berjaya kutip lebih kurang 29 bilion. Ya. Jadi itu merupakan satu perkara yang saya rasa sangat tepat untuk kita tambahkan supaya produktiviti dan juga kualiti termasuk juga pegawai dapat menjalankan tugas dengan baik, dengan tambahan duit itu dapat digunakan untuk sama ada untuk pertingkatkan teknologi dan juga human lah itu resource, human resource. Ya, pada pengalaman Datuk Seri Akbar Sattar, kerana kompleksiti isu rasuah semakin kompleks ya, dan mereka yang terlibat dalam isu ini sentiasa berada satu tahap ke hadapan. Jadi dengan belanjawan tambahan yang diterima oleh SPRM, apakah perkara tumpuan yang perlu dibelanjakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk memastikan profesionalisme kakitangan ataupun pegawai-pegawai penyiasat SPRM diberi tumpuan dan juga melabur kepada teknologi-teknologi terkini bagaimana fraud itu boleh dikesan dan seumpamanya? Saya rasa antaranya yang telah diutamakan, saya rasa poligraf itu merupakan satu
tindakan yang begitu advance oleh SPRM, sebab kalau kita lihat pada poligraf ni kita dapati bahawa Singapura kalau per population adalah negara yang pertama menggunakan poligraf. Maknanya credibility dan juga kepentingan poligraf tu untuk memastikan bahawa untuk kita cepatkan siasatan. Selain itu, saya rasa AI ini merupakan satu perkara yang patut ditingkatkan oleh SPRM untuk membantu dari segi big data dan sebagainya. Satu lagi yang paling mustahil ialah kita kena ingat sophisticatednya kerasuah ini ada berlaku dalam dark web kan. Kita ada 3 stages lah. Internet, deep web. Deep web ni, internet ni hanya 4% saja informasi. Lepas tu deep web. Deep web ni kebanyakan daripada informasi berkaitan dengan medical dan juga background masyarakat. Tapi satu lagi yang sangat bahaya ialah deep web. Deep web ni adalah rasuah akan berlaku dalam deep web ni tanpa dapat dikesan. Jadi itulah saya rasa pakar-pakar yang hendak dilahirkan oleh SPRM bukan saja pakar-pakar yang dapat mengatasi masalah-masalah deep web ni, bahkan juga mungkin mewujudkan ethical hacker untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih sophisticated dari segi rasuah ni. Menarik. Okey, berkaitan dengan perkhidmatan yang lebih cekap yang dijanjikan oleh perkhidmatan awam dan dituntut oleh Perdana Menteri dalam belanjawan kali ini, selain daripada peruntukan bonus RM500 dan juga SSP akan berlangsung pada Disember ini, dan sentiasa juga kerajaan mengambil berat berkaitan dengan kebajikan, kekitangan awam dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, RUU berkaitan dengan kualiti perkhidmatan awam juga akan diperkenalkan, di samping kerajaan akan memberikan akses penuh kepada Jabatan Audit Negara dan juga perkhidmatan orang kata pun SPRM untuk melihat GLC dan JLIC supaya mereka betul-betul melihat sudut prestasi dan tidak lagi mengabaikan berkaitan dengan tata kelola yang baik. Pandangan Datuk Dr. Musa. Ya, agak menarik ya pembentangan belanjawan 2025 ini, sebab kita boleh baca bersekali dengan sistem seraan perkhidmatan awam SSPA yang baru diperkenalkan dan akan dikuatkuasakan. Terdapat sedikit peningkatan dari segi peruntukan, termasuk juga untuk emolumen disebabkan oleh pelaksanaan SSPA tadi. Tapi yang agak menarik perhatian saya ialah ada 3 pendekatan yang dibuat oleh kerajaan untuk yang kita sebut sebagai public sector reform ataupun reformasi dalam public sector. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan apa yang Datuk Seri sebut tadi tentang reformasi dalam soal governance yang saya sebut sebagai conventional governance, yang Saudara Nazri sebut tadi tentang RUU tentang kebebasan maklumat dan juga undang-undang perolehan kerajaan yang akan dibawa ke Parlimen untuk diluluskan. Ini merupakan perkara-perkara yang saya rasa apa yang disebut dalam manajemen disebut sebagai outside in. Kita cuba memberi satu, kita impose polisi untuk memastikan behavior perkhidmatan awam atau pejabat awam itu memberi satu tahap yang baru. Yang kedua ialah pendekatan yang digunakan kerajaan. In fact, kalau kita baca dalam perkeliling SSPA yang 1000 muka surat itu, saya ingat pengenalan 10 muka surat itu banyak berkisar tentang soal insaniah, soal human governance, ya, soal nilai, soal sikap, dan ini satu pendekatan yang saya rasa juga harus diteruskan. Dan yang ketiganya ialah pendekatan yang kita jarang dibuat di Malaysia, ialah governance between the unit ataupun department, dan ini merupakan satu perkara yang menarik sebab kerajaan sebelum ini juga pernah mengesyorkan perkara ini dilaksanakan, tetapi ini telah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri semasa pembentangan belanjawan, di mana digabungkan jabatan-jabatan tertentu seperti Suruhanjaya Penerbangan Malaysia dengan pihak berkuasa penerbangan awam, Razak School of Government dengan Intan,
dan apa beberapa perkara yang saya rasa bukan sahaja akan mengurangkan kerana birokrasi, akan meningkatkan kecekapan dan pada masa yang sama akan mengurangkan beban kewangan kerajaan. Dan dalam konteks ini juga yang integrated tadi agak menarik, kerajaan telah pergi ke satu step yang lebih jauh, iaitu menggunakan teknologi di mana kita banyak membangunkan, terutama masa kita pandemik COVID, ya, untuk memberi pematan kepada rakyat kita. Jabatan-jabatan kerajaan ini banyak membangunkan app sendiri, ya, stand alone, dan ini memerlukan satu integration between sistem supaya perkhidmatan yang diterima oleh rakyat ini tidak perlu banyak app untuk diselesaikan. Dan kalau kita tengok penggunaan My Digital, ada disebut dalam belanjawan ini seperti di mana kita kumpulkan GPJ, padu dan juga maklumat LHDN dikumpulkan dalam satu platform My Digital. Saya rasa pendekatan ketiga-tiga ini akan memberi satu impact dari segi reformasi perkhidmatan awam itu sendiri kepada rakyat. Ya, mungkin ya, silakan Datuk Seri. Saya amat setujulah macam human governance kan, sebab kalau kita invest dalam human governance, satu hari kelak bajet kita tak payah banyak. Sebab masalahnya bukan disebabkan oleh struktur ataupun sistem, tapi masalah di negara kita terutama sekali ialah human, manusia. Mana kalau kita dapat tingkatkan integriti pegawai awam atau orang-orang yang berkaitan dengan kerajaan, sudah tentu ini dapat membantu, dapat bukan saja dapat mengurangkan dari segi mempertingkatkan lagi dari segi integriti, bahkan juga kalau kita tengok dalam jangka masa panjang, sudah tentu ini dapat memastikan bahawa kita tak perlu. Sebab kadang-kadang kalau kita import macam kita selalu cerita lah, software yang terbaik, sistem terbaik daripada negara-negara mana pun, ataupun kita berbelanja begitu banyak sekali sistem, terutama sekali IT, untuk perketatkan kita punya IT, tetapi apabila manusia tu yang kita nak concentrate oleh PMX ni, maka sudah tentu itu dapat memperbaikikan banyak perkara. Sebab masalah kita adalah masalah manusia, human governance seperti yang terkata. Datuk Seri Dr. Abbas Hatta, nampaknya kerajaan memberi dan juga kata pun mengikat sedikit kerana Perdana Menteri sedar bahawa dengan penambahbaikan SSPA dan bonus yang diberikan kepada kalangan awam, beliau menuntut kecekapan, beliau menuntut ke tata kelola governance yang baik, beliau menuntut tidak ada lagi bocor, ketirisan, dan itu diberikan komitmen oleh Perdana Menteri. Dan sebab itu RUU berkaitan dengan iltizam kecekapan pentadbiran awam juga akan dibentangkan dalam sidang parlimen kali ini. Jadi apa yang signifikan yang boleh kita angkat daripada RUU? Dalam masa yang sama, komitmen terus dituntut kepada pihak perkhidmatan awam menjunjung kecekapan, menjunjung good governance. Datuk Seri. Saya rasa ini adalah satu pendekatan terbaik, sebab seperti saya nyatakan tadi ialah kemungkinan besar kita pun krisis integriti ini kan. Jadi untuk perbaikikan dengan diperkenalkan sistem yang baru ini dan juga diberi keutamaan kepada dari segi governance ini, saya kira dan juga dinaikkan juga gaji, sudah tentu kerajaan dan juga rakyat ingin melihat iaitu produktiviti mesti juga diperbaiki. Jadi itu adalah satu perkara yang patut kita lihat, kerana setiap penambahan ataupun kenaikan gaji itu hendaklah dilihat dari segi produktiviti dan sebagainya, efisiensinya. Maknanya ada jabatan-jabatan tertentu yang kita tak terpaksa beratur panjang. Ini adalah kepimpinan ketua-ketua jabatan masing-masing untuk perbaiki dan juga mempertingkatkan lagi sistem supaya orang ramai agak tidak gusar dan rasa tak puas hati apabila sistem itu masih ditakut lama. Jadi saya rasa seperti ada juga kalau kita bercakap mengenai immigration, kalau kita bercakap mengenai pasport, itu telah kita dapati kemajuan ya. Kalau dulu kita kena tunggu, tapi ini sejam 2 jam. Jadi itu immigration pun ada juga isu-isu yang mereka hadapi, mungkin masalah kekangan dan juga kekurangan pegawai, tapi saya rasa dengan alokasi ataupun penempatan
KSU yang baru ni yang dikenal pasti oleh Perdana Menteri dan juga KSN ni, saya rasa ini akan memberi impak yang baik dan juga memperbaikikan sistem delivery yang ada pada negara ini, pada kerajaan yang ada. Ya, saya nak ajukan pada Datuk Dr. Musa. Dalam belanjawan ini juga ada beberapa siri pertemuan dengan kekitangan awam. Perdana Menteri juga mengungkapkan beliau memberi kuasa penuh ya kepada KSN untuk mengemudi perkhidmatan awam dan memikirkan apa yang sepatutnya diberikan dan memperbaiki sistem penyampaian kepada rakyat. Nampaknya KSN mengambil tanggungjawab penuh dan melakukan perubahan segera dalam beberapa isu berkaitan dengan prestasi KSU dan seumpamanya. Pandangan Datuk Dr. Musa? Ya, sangat kritikal untuk melaksanakan agenda reformasi kerajaan ini dan kita ucap tahniah kepada Tan Sri KSN yang mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan amanah ini. Dan dalam pertemuan itu saya percaya perkara yang dibincangkan ialah banyak berkisar soal nilai, soal integriti yang disebut oleh Datuk Seri tadi. Tapi pada khidmat saya, selain daripada kita meletakkan satu tanda aras menggunakan AI dan sebagainya, proses pendigitalan, pada saya apabila kita nak membuat perubahan bukan sahaja di peringkat makro, umpamanya Perdana Menteri menyebut beberapa agensi digabung untuk memastikan sumber-sumber itu digunakan secara optimum. Tetapi saya rasa menjadi juga tanggungjawab KSU, juga ketua jabatan untuk mengenal pasti di peringkat jabatan atau kementerian atau unit yang boleh digabungkan supaya kita mengurangkan pembaziran sumber. Yang keduanya ialah sebagai manusia lah, kalau kita bekerja selagi mana dia tak touch kita punya JD itu, kita tidak akan rasa apa-apa informasi. Seharusnya bila gaji baru, allowance baru dan sebagainya ada peningkatan dan janji yang melalui tunai melalui peningkatan gaji minimum ya, dan gaji kalau kita tengok dalam segala gaji Perkhidmatan Awam Cik Nazri, ini is first time kita punya supporting staff gaji yang paling rendah itu melepasi garis psikologi 2000. Ya. Kita agak lama 1,500, 1,400 ya. Dan ini sudah tentu menuntut kepada reform islah yang bukan saja di peringkat makro, di peringkat jabatan atau kementerian, tapi juga di peringkat unit, hatta di peringkat individu. Dan ini perlu bukan saja monitor dari segi prestasi, produktiviti, juga enforcement juga harus berlaku. Ya, Datuk Seri Akbar, mungkin nak tambah sedikit. Bagaimana kita ingin mengedepikan sikap ataupun tabiat complacent di kalangan kekitangan awam? Kerana mereka, mereka ada emolumen yang tetap. Mereka kalau yang berpencen tidak ada masalah, mereka akan berpencen. Kalau mereka ada isu disiplin pun tidak mudah untuk dibuang kerja seperti syarikat swasta dan seumpamanya. Apabila tiba waktu bonus, mereka akan dapat bonus. Jadi ada attitude take for granted yang seringkali menjadikan kritikan di kalangan rakyat ataupun pemegang taruh kepada perkhidmatan awam ini. Jadi adakah ini timely kerajaan memastikan di bawah Perdana Menteri ke-10 dan juga KSN yang sudah pun diberi mandat begitu untuk mengenepikan tabiat-tabiat lama yang mengambil mudah, complacent, tidak berdisiplin dan mengambil isu-isu kewangan secara mudah dan sebagainya, Datuk Seri? Ya, itu satu perkara yang baik, iaitu ini adalah bukan saja masalah individu tapi ia merupakan masalah ketua. Supervision. Jika sekiranya ketua itu tunjuk contoh yang baik, supervise dengan baik dan juga memberi nasihat kepada pegawai, iaitu kita makan gaji, ini adalah satu perkara yang kita mesti tunaikan tanggungjawab, sebab ini adalah perkara halal haram. Dan yang kedua, kita dapati bahawa kita juga kena dari masa ke masa saya rasa kita kena beri nasihat kepada pegawai ini, iaitu gone are the days apabila kita macam
gaji ni buat kerja apa tak apa, tak buat kerja apa tak apa. Saya rasa sistem yang baru ni dia ada buat penilaian dari segi apa ni, productivity. Satu perkara lagi saya nak tambah yang tadi daripada doktor tadi, iaitu daripada Haji ke, iaitu KXM bagi 100% kuasa kepada Perdana Menteri bagi 100% kuasa kepada Perdana Menteri. Itu satu perkara yang baik. Sebab satu lagi saya harap sekarang tidak ada lagi intervensi political interference. Kan? Maksudnya kita hormat pegawai. Jadi sebagai pegawai kerajaan, kita tidak boleh menghalang ahli politik, tak boleh menghalang, kita tak boleh menghalang ahli politik interfere kita punya kerja, tetapi kita boleh menggunakan kebijaksanaan kita, hak kita untuk menolak, terutama sekali apabila arahan-arahan diberi itu melanggar undang-undang. Itu satu perkara saya rasa patut kita pastikan bahawa ia tak berlaku. Jadi ini separation of power ni adalah begitu mahal sekali. Hendak pegawai kerajaan hendaklah respect kepada politik, ahli politik sama-sama hendaklah juga respect kepada kagitan kerajaan. Datuk Seri, mungkin nak komen hari ini di Parlimen dalam sesi PMQ di mana Perdana Menteri menjawab soalan daripada ahli Parlimen berkaitan semua syarikat berkaitan JLC kerajaan ataupun syarikat berkaitan kerajaan JLC akan diaudit Jabatan Audit Negara dan laporan tersebut akan menjadi kejutan. Maksudnya walaupun Perdana Menteri tidak menyamakan JLC seperti syarikat swasta dan juga syarikat-syarikat multinasional, tetapi beliau menegaskan bahawa prestasi harus dinilai dan pimpinan-pimpinan utama JLC walaupun mereka tidak perform, tetapi syarikat mereka tidak perform, tetapi mereka mendapat bonus 8 bulan, 6 bulan sebulan, 6 bulan setahun, tidak boleh diteruskan lagi. Pandangan Datuk Seri? Ya, saya rasa untuk audit 2000 JLC ni saya rasa orang makan bahasa, mungkin dia akan pilih lah kan. Dan satu lagi, saya rasa penambahan tiga agensi yang perlu dititik beratkan oleh kerajaan. Kerana tiga agensi ini merupakan agensi yang memperbaiki, mengurangkan ketirisan dan mengurangkan rasuah. Yang pertama, sudah tentu SPRM. Okay. Yang kedua, Jabatan Audit Negara. Kan? Dan yang ketiga, mungkin custom. Jadi ini antara perkara yang pertama. Sebab dari segi custom, saya dapat bahawa dengan ketua pengarah yang baru ni, wanita ni kan, yang telah berbeza kalau kita banding dengan yang sebelum ini. Dengan aktivism dianya, dengan cara dia bekerjanya, kita dapat bahawa pendapatan, revenue telah bertambah. Dan custom ni merupakan revenue center, bukan cost center. Jadi saya rasa, saya tengok dia dapat 60 juta tapi kena share dengan KPDN. Saya rasa ini patut kita lihat kembali sebab dia perlukan alat-alat seperti boat kan. Kadang-kadang boat marine dia tu. Kadang-kadang syndicate punya boat ni dia pakai horsepower begitu besar sekali. Kita punya boat ni macam zaman dulu. Jadi sepada ni akan menyebabkan ketirisan akan berlaku. Jadi saya rasa ini merupakan satu perkara yang jabatan-jabatan ni kita jangan kurangkan. Sebab kalau ikut Association of Certified Fraud Examiner kan, Report to Nation 2024, dia mengatakan setiap organisasi, government ke, private ke, kehilangannya adalah 5% daripada keuntungan, revenue yang kita kutip. Jadi kalau kita kemaskan tiga agensi ni, kita dapat jimatkan banyak ketirisan tu. Iaitu Haji Nazri. Dr. Musa nak komen tentang itu? Ya, saya melihat bahawa saya nak patah balik sikit tadi tentang soal performance ataupun sikap sambil lewa ataupun seksi di mana bila masuk saja dalam sektor awam ni satu jaminan kerja sampai pencen. Betul. Dan tak adalah ruang ataupun sukar untuk dibuang kerja. Tetapi agak menarik dalam SSPA ni sudah ada mekanisme yang diperkenalkan. Iaitu kalau kita tengok dulu sudah ada exit polisi ni sudah ada. Tapi exit polisi ni dia punya markah ialah 49 ke bawah dan ada pemantauan dan sebagainya. Tetapi dalam SSPA, dos yang capai 74 markah ke bawah sudah dianggap sebagai tidak perform. Ini satu yang saya rasa big jump lah dalam sektor awam. Dan kekitangan awam kena aware kalau dulu ini disebut sebagai
prestasi sederhana baik, dan dia tak masuk dalam grup yang tak perform, dia tak masuk dalam elit polisi. Tapi kalau dia 74.9 prestasi 2025 akan menyebabkan dia akan dimasuk dalam elit polisi. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari segi penilaian prestasi dalam sektor awam ni, Cik Nazri, kalau dulu mungkin dibuat kat ujung bulan Disember, bulan November, dan dinilai. Tetapi dalam perkeliling itu dinyatakan bahawa penilaiannya ongoing sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dia dalam dashboard, bentuk dashboard, dan staf boleh lihat dia punya prestasi semasa. Dan ini merupakan satu, saya rasa, satu perkara penting yang transparent untuk memastikan staf itu tahu, ataupun anggota Perkhidmatan Awam tahu di mana dia punya tahap perkhidmatan dalam konteks productivity. Balik kepada soal yang kedua tentang undang-undang akta tadi, saya rasa ini merupakan satu perkara yang baik, yang ia satu penegasan atau signal dari kerajaan bahawa kerajaan serius untuk melaksanakan reform dalam public sector di Malaysia. Bukan sekadar perkeliling, kita dah banyak ratus perkeliling kemajuan Perkhidmatan Awam ni. Akta ni menyebabkan ia akan dibentang balik dalam parlimen. Umpamanya bukan itu saja, agak menarik ada satu task pasukan reformasi perundangan di mana dikendaki review 3,000 undang-undang ataupun yang lapuk yang lapuk. Ini satu perkara yang saya rasa signifikan, dan sudah tentu penemuan oleh task force ini akan dibentangkan, dan ia akan memberi satu lonjakan dari segi pendekatan productivity dan juga integriti dan juga transparansi antara masyarakat dan juga pemerintah. Ya, Datuk Seri, akhir sekali, adakah dengan semua tindakan-tindakan polisi yang begitu proaktif untuk mengurangkan ketirisan dan juga rasuah, termasuk meningkatkan kualiti perkhidmatan, adakah jangkaan kita ataupun sasaran kita untuk berada di tangga 25 terbaik indeks CPI menjelang 10 tahun akan datang akan tercapai, Datuk Seri? InsyaAllah, sebab saya dapati bahawa mungkin tahun depan pun prestasi akan lebih baik, sebab kita dapati bahawa ada usaha-usaha ke arah untuk bertingkatkan lagi, memperbaikikan kita punya indeks. Dan sudah tentu jika sekiranya kita maintain momentum ini, dan juga seperti biasa, sebab PMX ini lebih tekankan kepada rasuah antara masalah utama yang dibawanya itu untuk tentang rasuah. Saya rasa ini akan tercapai, tetapi dengan syarat kita kekalkan apa yang kita buat sekarang ini, pastikan bahawa sistem-sistem yang ada ni tak tercela dan dihormati oleh masyarakat lah. Itu antara yang perkara yang boleh membantu CPI. Tapi insyaAllah saya percaya kepimpinan PMX ni, sebab selalunya CPI ni dibuat, surveynya adalah dibuat oleh elite ekonomis. Selalunya saya nak be frank, ini idea saya sendiri, sebab saya dengan Transparency International 6 tahun sebagai presiden, saya dapat bahawa untuk nak dapat prestasi baik CPI ni, dia tengok siapa Perdana Menteri, siapa yang berjuang anti rasuah. Itu saja. Okey, terima kasih Datuk Seri Akbar Satar, Presiden Pertubuhan Integriti dan Governance Malaysia MIG, dan juga Datuk Dr. Musa Ali, Ketua Pegawai Eksekutif M-Talent Training and Consultancy Servis Sdn Bhd. Kita berbicara transformasi perkhidmatan awam dengan Belanjawan 2025. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.